Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Globe Al-Hijrah malam ini bersama saya Nazirah Syaringat. Biadab dan hilang pedoman. Itu yang dapat disifatkan terhadap perbuatan menghina Islam di Sweden, di mana naskah Al-Quran dibakar dan dipijak di hadapan masjid terbesar di Stockholm Rabu lalu. Lebih menyedihkan, provokasi itu dilakukan oleh seorang pelarian Iraq bernama Salwan Momika ketika umat Islam menyambut Aidiladha. Siapakah lelaki itu dan apa motifnya? Salwan atau nama penuhnya Salwan Sabah Mati Momika, 37 tahun, adalah seorang warga Iraq yang menjadi pelarian di Sweden sejak 2 tahun lalu. Berdasarkan laman sosialnya, lelaki itu mengisytiharkan diri sebagai etis atau tidak bertuhan. Mengaku dirinya sebagai pemikir liberal sekular, Salwan obses dengan usaha mengharamkan kitab suci Al-Quran, kononnya demi memelihara demokrasi dan kebebasan bersuara. Setelah mendapat kebenaran polis Sweden, dia dan pengikutnya meneruskan rancangan membakar Al-Quran di hadapan masjid terbesar di Stockholm. Kebiadaban lelaki itu tidak terhenti di situ. Selain dibakar, naskah Al-Quran dikoyak, dipijak, malah diletakkan kepingan daging babi. Perbuatan hina itu dilakukan di hadapan orang ramai dan media antarabangsa dan dikawal ketat polis. Menyaksikan perbuatan Salwan dan pengikutnya yang keterlaluan, polis yang pada awalnya memberi kebenaran akhirnya menahan Salwan atas kesalahan mengganggu ketenteraman antaretnik. Namun, semuanya telah terlambat. Baik, provokasi bertopengkan kebebasan bersuara yang diagungkan Barat harus tuntas dibantras. Kebebasan tanpa batas hingga kabur antara hak bersuara dan perbuatan menghina adalah bukti runtuhnya moral, dangkalnya akal dan matinya hati. Justru tindakan pihak berkuasa Sweden yang memberi lampu hijau kepada Salwan atas dasar prinsip kebebasan bersuara amat mengecewakan. Apatah lagi, ini bukan kali pertama perbuatan seumpama itu berlaku di negara berkenaan. Namun apa yang pasti, rata-rata rakyat Sweden sendiri menentang perbuatan membakar, mengoyak dan memijak kitab suci Al-Quran. Bagi mereka, perbuatan itu jelas satu provokasi. A lot of countries look up to Sweden for its democracy and oh my god, we are so open and we're free and we're letting everyone, do their thing, but that's just not what's happening in this country. It really isn't, and this is a great example for that. Like, someone gets to stand in front of so many people on their happy day and do this. That is crazy to me. We should not tolerate these things. We just have to say stop. It's not okay to humiliate other people. Freedom of speech is very important, but I think burning a religious book, it's not freedom of speech. It's another thing, it's a provocation. Perbuatan biadab membakar Quran di Sweden menimbulkan gelombang kecaman masyarakat antarabangsa terutama negara-negara Islam. Antaranya Maghribi yang memanggil pulang dutanya ke Stockholm, manakala Arab Saudi yang kini pengerusi Pertubuhan Kerjasama Islam OIC bakal mengadakan perjumpaan tergempar minggu hadapan. Dalam satu kenyataan, OIC menjelaskan mesyuarat ini akan mengetengahkan tindakan-tindakan yang akan diambil terhadap pelakuan membakar kitab suci Al-Quran dan bagi menyatakan pendirian menolak perbuatan keji itu. OIC turut menyuarakan kekesalan atas semua percubaan untuk mencemarkan Al-Quran dan nilai-nilai Islam dan mengecam sekeras-kerasnya perbuatan cela yang dilakukan oleh beberapa pelampau dengan niat menimbulkan kebencian, perselisihan dan perkauman. Tegas OIC, perbuatan biadab membakar Al-Quran menjejaskan rasa hormat dan keharmonian antara kaum dan ia amat bercanggah dengan usaha antarabangsa untuk menyebarkan nilai tolak ansur, kesederhanaan dan menolak amalan pelampau. Selain itu, antara pemimpin yang lantang menyuarakan tentangan adalah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Türkiye olarak tahrik siyasetine de, tehdit siyasetine de kesinlikle boyun eğmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. Terör örgütleriyle ve İslam düşmanlığıyla kararlı mücadele edilinceye kadar
tepkimizi en güçlü şekilde ortaya koyacağız. Selain negara Islam, Amerika Syarikat turut mengkritik tindakan membakar Al-Quran di Sweden. We've said consistently that the burning of religious texts is disrespectful and hurtful, and what might be legal is certainly not necessarily appropriate. Insiden membakar Al-Quran di Sweden turut mendapat perhatian Presiden Rusia Vladimir Putin. Beliau menegaskan sebarang tindakan mencemarkan kitab suci Al-Quran termasuk merosakkan atau membakar kitab itu merupakan kesalahan jenayah di Rusia berdasarkan perlembagaan dan kanun kesiksaan. Putin turut menegaskan bahawa negaranya sentiasa menghormati kesucian Al-Quran. Menurutnya, Al-Quran suci buat umat Islam dan seharusnya dihormati oleh semua pihak. Alhamdulillah, bertemu kembali. Isu membakar dan memijak Al-Quran di Sweden turut mencetus ledakan kemarahan umat Islam. Di Iran dan Iraq, ribuan menyertai protes dan tunjuk perasaan di hadapan kedutaan Sweden. Di Tehran, penunjuk perasaan bertindak membakar bendera Sweden. Ia sebagai bantahan terhadap kegagalan negara itu membendung perbuatan membakar Quran yang bukan pertama kali berlaku di negara Nordik itu. Penunjuk perasaan lelaki dan wanita daripada pelbagai peringkat umur menjunjung Al-Quran sebagai simbolik ketinggian kitab suci itu. Tunjuk perasaan turut tercetus di Iraq. Kepulan asap kelihatan menjulang ke udara apabila ribuan umat Islam berhimpun di hadapan kedutaan Sweden membakar bendera pelangi LGBT. Rakyat Iraq turut menggesa Salwan Momika yang juga rakyat negara itu diekstradisi ke Iraq untuk dihukum atas kesalahan menghina Islam. هذا التطاول على حرمة القرآن الكريم حقيقة استفز مليارات المسلمين في العالم، حيث هذا التطاول والتجاوز على حرمة القرآن الكريم هو تجاوز على مشاعر المسلمين في العالم. وقفنا هذه وقفتنا اليوم للتنديد والاستنكار ومطالبة الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات رادعة لمنع تكرار هذه الحادثة كقطع العلاقات الدبلوماسية أو الاقتصادية مع دولة السويد أو أي دولة تتجاوز على حرمة القرآن وحرمة الإسلام. Baik, sekian Globe Al-Hijrah malam ini. Nantikan kupasan isu ummah minggu depan di hari dan waktu yang sama. Saya Nazira Syaringan. Assalamualaikum dan selamat malam.